Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kemudian Allah Ta'ala beritahu surah Alaq, dalam perkara undang-undang ni kita kena baca selalu. Jangan tangguh-tangguh. Jangan on off, jangan. Undang-undang Allah ni kena baca selalu. Terus menerus. Orang suka orang tak suka, dia punya pasal, dia punya hak. Kita kena baca selalu. Kena belajar dan kita kena baca selalu. Iaitu undang-undang Allah diturunkan dalam bentuk gaya bahasa sastra. Gaya bahasa memujuk. Undang-undang dunia dia tegas, tak ada pujuk-pujuk. Allah Ta'ala adakan undang-undang dia dalam bentuk pujuk rayu. Ini hanya ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam kitab undang-undang lain. Jadi bacalah undang-undang Allah yang dia ada dalam bentuk sastra, dengan bentuk pujuk rayu, untuk supaya manusia sepayah-payah mana pun, apabila dia dengar pujuk rayu Allah, dia boleh ikut. Apabila dia dengar amaran-amaran Allah dan contoh-contoh hukuman-hukuman yang Allah bagi pada kaum yang terdahulu, manusia akan boleh berhenti. Jadi baca. Dan ini adalah merupakan 5 ayat pertama yang diturun oleh Allah kepada Nabi. Nabi turun ayat ini sampai ke wafat Nabi buta huruf. Nabi tak boleh menulis, tak boleh membaca. Tak boleh menulis dan tak boleh membaca tulisan. Seperti mana kita baca dalam surah Ankabut, wala takhutuhu biyaminik. Kamu tak boleh menulis dengan tangan kanan kamu. Lafaz tu sampai ke kiamat. Nabi tak boleh menulis dengan tangan kanan dia, sebab dia adalah merupakan dalil, hujah. Seperti mana dalam kitab Injil, Nabi akhir zaman ummi, dia memang buta huruf. Sifat yang tak boleh infikak, tak boleh berpisah dengan Nabi. Kalau seandainya Nabi boleh menulis, maka bukan Nabi. Jadi Nabi ummi adalah merupakan sifat lama sudah ada dalam kitab-kitab sebelum. Dan Allah Ta'ala juga tegaskan dalam Al-Quran surah Ankabut, wala takhutuhu biyaminik. Dia tak akan menulis. Kamu tak menulis dengan tangan kanan kamu. Tapi Nabi membaca. Membaca untuk kemudahan semua hamba dia. Tak boleh menulis pun, tak boleh membaca pun, tidak ada masalah. Sebab wahyu ni hanya boleh baca. Dengan kemampuan yang ada pada kamu, tanpa guna alat-alat lain. Sebab bila kata menulis, dia kena guna kalam. Kalau baca, dia kena ada kertas. Nak masuk syurga kalau kalam tidak ada. Nak masuk syurga kalau kertas tidak ada, susah juga. Jadi, baca di sini tanpa kalam, tanpa kertas. Dia boleh masuk syurga Firdaus. Itulah agama yang paling mudah. Mana wahai ahlu kitab, agama akhir zaman, Nabi ummi, umat ummi. Agama akhir zaman dia punya mudah sangat-sangat. Nabi tak boleh menulis, tak boleh baca. Umat dia tak boleh menulis, tak boleh baca dalam masuk syurga Firdaus. Kamu ahlu kitab ni boleh segala-gala. Kalau kamu tak boleh masuk syurga, memang teruklah kamu. Jadi janganlah mengatakan agama suka dan lagi payah. Bahkan tak boleh menulis pun dia boleh menjadi ahli syurga. Dalam kitab fiqh, satu orang qadhi, dia boleh jadi qadhi walaupun dia tak boleh menulis. Asal dia ingat, dia faham hukum. Satu orang qadhi, dia boleh jadi qadhi dalam Islam ni walaupun dia tak boleh menulis. Apatah lagi membaca. Tapi dia boleh ingat wahyu. Dia boleh ingat dalil. Apabila dia boleh ingat dan boleh tahu dalil dengan ingatan dia, dia boleh jadi qadhi. Begitu mudahnya. Jadi Allah beritahu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad. Baca dengan cara dengar. Nama Tuhan kamu yang telah menciptakan. Berkat nama Tuhan kamu yang telah menciptakan. Jadi ilmu yang mula-mula dipelajari oleh Nabi adalah nama Tuhan. Janganlah guna mudah-mudah surah ni untuk menulis membaca. Jangan. Ayat ni nak beritahu pada Nabi, sebut nama berkat Tuhan. Allah Ta'ala dekatkan Nabi dengan nama berkat Tuhan. Ismi Rabbik, dengan berkat nama Tuhan kamu, yang sifatnya khalaqa, menciptakan kamu sendiri daripada tidak ada kepada ada. Mendekatkan Nabi dengan berkat nama yang mencipta. Sifat yang paling zahir kepada Allah. Khalaqal insana min 'alaqin,
yang telah menciptakan jenis manusia daripada darah, segumpal darah. Iqra, baca wahai Muhammad, wa rabbukal akram, Rabb kamu adalah yang paling mulia, yang paling murah. Paling mulia, paling murah ni memberi dengan tidak berkira. Kamu nak deraka, ke kamu nak sujud, ke kamu nak buat apa, ke dia bagi semua. Kemudian murahnya Tuhan kamu, akramnya Tuhan kamu, dia jemput ke syurga, dia tak hantar ke neraka. Murahnya Tuhan kamu, dia hantar pula cara-cara untuk masuk syurga dan syariat yang mudah. Yang lagi, dia pilih pula di antara hamba-hambanya yang paling baik, yang dikira sangat-sangat patut untuk jadi contoh supaya jadi orang yang menjemput ke syurga. Itu akram. Baca Rabbukal akram, Rabb kamu tu akram, iaitu memberi dengan tidak meminta. Tak ada kata kita ni, ya Allah, payahnya nak masuk syurga, turunlah wahyu yang mudah-mudah sikit. Payahnya nak masuk syurga, pilihlah orang-orang yang ajar pada kami, orang yang baik-baik sikit. Tak perlu minta, Allah bagi. Akram ni, dia memberi kepada hamba sesuatu kemudahan tanpa diminta oleh hambanya. Dia turunkan wahyu, dia pilih Nabi, Rasul. Ini dibaca oleh Nabi pada mula-mula. Alladhi 'allama bil qalami, dan dia juga memberi nikmat tambahan, dia mengajar dengan qalam. Dia mengajar dengan qalam ni, dia mengajar rahsia qalam. Dengan satu qalam, manusia ramai boleh belajar. Satu qalam saja yang menulis menjadi buku-buku yang dibaca oleh berjuta-juta manusia. Satu qalam saja yang menulis, dengan tulisan itu manusia boleh menangis. Satu kalam saja menulis, dengan tulisan itu manusia akan jadi ketawa, manusia akan sedih. Hanya kalam saja, suara-suara pun tidak bunyi. Kalam, makna tulisan-tulisan yang terbentuk daripada kalam satu itu, manusia boleh menangis, manusia boleh ketawa, manusia boleh sedih, manusia boleh takut, manusia boleh naik semangat dan sebagainya. Itu rahsia kalam. Dia mengajar manusia dengan kalam. Dan 'allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar manusia benda yang manusia tidak tahu tanpa wahyu daripada Allah. Sampai sini ini adalah 5 ayat pertama yang Nabi dapat pada permulaan Nabi menjadi Nabi. Baca. Jadi wahyu ni kena baca. Maka ikuran daripada Nabi membuka mulut, membacalah, maka berlakulah penentangan. Di sebalik penentangan tu berlakulah orang yang ada pengikut. Kalau Nabi tutup mulut, membisu, tidak membacanya untuk diri sendiri, memang tidak ada penentangan, tapi tidak akan ada pengikut. Jadi Nabi buat dua-dua. Kalla innal insana liyatgha. Kemudian Allah beritahu pula, apabila kita membaca, Allah akan adakan sesuatu keadaan pada kita ni, orang yang menentang bacaan. Dalam ayat ni, Abu Jahal, dia dulu dia sanjung Nabi kita, dia hormat Nabi kita. Mula berubah dia apabila baca. Apabila kalam ni, ayat ni dibaca, dia mula menentang Nabi. Lebih-lebih lagi, apa yang dibaca oleh Nabi itu tauhid. Kalla, tidak boleh begitu. Sebenarnya, innal insana layatgha, sesungguhnya manusia yang kafir itu melampaui batas apabila dibaca Al-Quran kepadanya. Telah bertukar nada daripada mengatakan al-amin kepada gila. Bertukar nada. Ar-ra'ahu istaghna, hanya kerana dia melihat dirinya serba cukup. Pemimpin masyarakat Quraisy disanjung, dihormati. Kerana itu saja dia telah menolak wahyu yang dibaca oleh Muhammad. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya dia yang rasa serba cukup itu, kepada Tuhan kamulah ar-raja'a, kembali. Apabila kembali, sebenarnya manusia tak boleh rasa cukup. Walaupun sekarang ini diberi segala kecukupan, apabila ada kembali tidak cukup. Sebab kembali dia nak pada benda lain. Sini nak duit untuk melengkapkan segala kemewahan, untuk melengkapkan segala kemahuan. Di sana tak mahu duit, sana nak mahu amal, pahala. Jadi inna ila rabbika raj'a, sesungguhnya kepada Tuhan kamulah kembalian, yang tak boleh berasa cukup dengan pemberian duniawi, kerana di sana benda duniawi ini tidak laku.
ialah punya iman dan amal soleh. Ara'aita, tidakkah kamu tengok, tolong beritahu kepadaku, alladhi yanha, orang yang melarang membaca. Abdan, satu orang hamba yang istimewa, idza shalla, apabila dia membaca ayat-ayat dalam sembahyang. Ara'aita, apa pandangan kamu, cuba beritahu, in kana 'alal huda, sekiranya hamba yang membaca ayat-ayat dalam sembahyang tu dia memang berada di atas jalan hidayah. Au amara bit taqwa, ataupun yang dilarang itu amara bit taqwa, memberitahu kepada orang lain supaya takut kepada Allah Taala melalui ayat-ayat. Sebab Nabi boleh sujud sembahyang kerana wahyu, Nabi boleh memberitahu sesuatu tentang takwa kerana wahyu. Jadi apakah kamu cuba tengok yang melarangnya dan yang melakukan yang dilarang? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Cuba kamu beritahu, sekiranya yang melarang itu kadzdzaba, mendustakan wahyu yang dibaca, wa tawalla, berpaling daripada wahyu yang dibaca. Yang ni pula sujud membaca wahyu sembahyang dan memberitahu kepada hamba-hamba yang lain dengan takwa daripada apa yang dia baca. Yang melarang pula kadzdzaba, mendustakan wahyu yang dibaca, wa tawalla, berpaling daripada mengikuti wahyu yang dibaca. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia tahu sesungguhnya Allah sedang melihatnya? Kalla, sebenarnya la illam yantahi, sekiranya dia tak berhenti daripada melarang orang yang baca wahyu, lanasfa'an bin nasiyah, kami akan, nasfa'an sini, kami akan tarik ubun-ubunnya, kami akan cabut ubun-ubunnya. Nasiyatin kadhibatin khati'atin, ubun-ubun kepala yang bohong lagi salah, bohong di segi akidah, bersalah di segi amal. Falyad'una dia, biar dia panggil ahli majlisnya yang ramai itu. Sanad'u zabaniyah, kami akan panggil malaikat zabaniyah kami supaya lawan. Kalla, sebenarnya la tuti'hu, janganlah patuh kepadanya, janganlah patuh kepadanya yang melarang, teruslah wasjud waqtarib, teruslah sujud dan menghampirkan diri kamu kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasula. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali al-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma ij'alna min ar-rashidin.